Tunggu dia starting ya. Okay, dah masuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat puasa kepada seluruh umat Islam dan tidak lupa juga kepada semua yang menonton FB Live pada pagi ini. Terlebih dulu, saya wakil dari pihak penganjur iaitu Seksyen Pembangunan Bakat Bahagian Semua Manusia Jabatan Pendaftar UTM Johor Bahru ingin mengucapkan selamat datang ke Facebook Live UTM TTC bagi menonton program siri kuliah kewangan yang bertajuk Apakah Pengurusan Risiko? Bagi memulakan sesi ceramah kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama dahului dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Tanpa melengahkan masa, dijemput tuan penceramah kita iaitu Encik Muhammad Hafizuddin Beripin untuk memberikan perkongsian ilmu kepada kita semua. Dengan ini segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Hamzah daripada TTC. Okey. Boleh nampak ke slide saya? Okey. Di Facebook dah nampak dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sesi perkongsian kita pada hari ini adalah berkaitan dengan apakah itu pengurusan risiko dan bagaimana pengurusan risiko tu dibuat di Universiti Teknologi Malaysia. Okey, sebelum kita pergi kepada yang lebih lanjut lah. Apa-apa pun, apa benda dulu sebelum tu, kita mesti faham dulu. Kita mesti tahu apakah itu risiko. Okey, kalau ikutkan definasi lah. Risiko ni apa-apa saja unexpected event lah, atau nama lain situasi di luar jangkaan lah, atau situasi yang tidak dijangka-jangka yang mungkin berlaku di masa hadapan dan yang boleh menghalang organisasi daripada mencapai objektif. Okey, sebelum tu kita kena tahu risiko ataupun pengurusan risiko ni berasalnya daripada mana lah. Mana dia terlahir daripada ISO 31000. Dia macam-macam tahun lah ni. 31000 ni ada berbagai-bagai versi. Tapi untuk melihatkan kepentingannya di masa sekarang ni di dalam pengurusan organisasi ni, kalau kita perasan ISO 9001 2015 telah mengeluarkan elemen baru di dalam ISO 9001 2015 iaitu elemen risiko. Sewaktu penggunaan ISO 9001 2008 sebelum-sebelum ni, okey, tiada elemen risiko di dalam ISO tersebut. So, ia menunjukkan atau memperlihatkan kepada kita lah bahawa dalam menguruskan sesuatu organisasi tu, pengurusan risiko tu perlu dititik beratkan untuk memastikan organisasi tu boleh mencapai objektif. Okey. Sebelum kita berjalan lagi, okey. Saya ingin memberi sedikit pencerahan kepada rakan-rakan kita di Universiti Teknologi Malaysia ni, di UTM ni, tentang biasanya akan berlaku kata kesalahan lah, misconception lah, tercampur aduk di antara apa itu risiko dan apa itu isu. Sebab kadang-kadang kalau kita lihat yang berlakunya sekarang, sebenarnya perkara itu adalah isu.
tetapi dia menganggap isu tu adalah satu risiko sebenarnya. So kalau kita nak melihat perbezaannya, okey kita tengok dulu dari segi definasinya lah. Lebih mudah kita melihat dari segi definasinya. Okey. Kalau dari segi risiko, risiko macam tadilah saya terangkan, risiko tu adalah apa-apa sahaja situasi yang di luar jangkaan atau yang tidak dijangka, dalam kata mudahnya unexpected event lah, yang akan berlaku di masa hadapan dan yang boleh menghalang organisasi daripada mencapai objektif. Okey, untuk isu pula, isu atau masalah lah, dia sama je. Kalau dalam pengurusan risiko ni, dia isu atau masalah tu kita consider lebih kurang sama. Okey, isu adalah sesuatu atau kejadian yang telah berlaku. Okey. Bezanya senang je. Isu ni perkara yang telah berlaku dan ia tetap boleh menghalang organisasi daripada mencapai objektif. Kalau untuk risiko pula, dia masih lagi belum berlaku. Maknanya dia situasi atau kejadian tu mungkin berlaku di masa hadapan. Okay, itu je beza dia. So, kita kena bear in mind lah dua perkara keyword ni berkaitan dengan risiko dan berkaitan dengan isu. Risiko kita kena ingat unexpected event di masa hadapan, dan isu ni beza dia adalah situasi atau kejadian yang telah berlaku di waktu sekarang ataupun di waktu sebelum ni atau past punya ni. Okey, namun jangan kita lihat isu ni tak penting ya. Kita jangan lihat isu ni tak penting. Okay, kalau kita perasan, saya ada notekan dekat bawah ni, isu ni sekiranya kita tidak dikawal atau tidak diambil tindakan pembetulan, maka ianya akan menyebabkan kesan atau impak risiko itu dirasai oleh organisasi. Okey, sebagai contoh, sekiranya isu ni dia belum jadi lagi risiko. Tapi sekiranya kita tak buat kawalan atau tindakan pembetulan tu, so dia akan berpotensi untuk menjadi risiko di masa hadapan. Sebagai contoh, ni hanya sebagai contoh, saya bagi contoh sikit lah. Sebagai contoh, isunya semakan berkaitan dengan agreement atau perjanjian. Mana-mana perjanjian lah, tak kisah. Okey. Isunya adalah kita terlepas pandang lah di peringkat PTJ, mungkin kita terlepas pandang untuk melihat atau menyemak sesuatu perjanjian atau agreement. Okey, kalau ikutkan dia tak ada risiko pun. Bukanlah tak ada risiko. So, waktu itu dia hanya sekadar isu, tak disemak. Okay. Tapi sekiranya kita tak buat kawalan atau tambah baik, maknanya kita kena pastikan setiap agreement tu disemak atau dilihat dari segi item-item, klausa-klausa dia tu, dia akan menjadi risiko kepada universiti lah. Apa risiko kepada universiti? Saya bagi contoh, kalau tak semak ni, maknanya dia kemungkinan untuk risiko dari segi legal punya perspektif lah. Mungkin risiko disaman. Atau mungkin yang lain adalah risiko kehilangan financially loss. Maknanya kita boleh perlu bayar saman kepada orang ke. So lebih kurang macam tu. So ingat risiko ni memang penting dan isu pun penting juga untuk dikawal dan untuk ditambah baik. Okey, seterusnya ada sikit lagi. Saya nak, maknanya saya lebih suka sebelum kita melihat lebih lanjut lah apa itu pengurusan risiko, saya nak cuba tengok dulu macam mana kita punya pemahaman sedia ada terhadap risiko. Mungkin, okey, ini saya bagi satu situasi sebagai contoh. Sebagai anda Azhari ke atau Encik Redha ke, sebagai seorang pelanggan lah. Okey. Maknanya Encik Anda Azhari, seorang pelanggan telah mengalami sakit perut setelah makan di kedai mamak Sri Pulai. Ni memang Encik Anda suka ni. Okey, so apakah risiko sebenarnya? Risiko berdasarkan situasi ni. Saya bagi contoh.
Ada A, B, C dan D. Contoh A adalah risiko pelanggan sakit perut, B risiko makanan basi, C risiko keracunan makanan, D risiko kehilangan pelanggan. Tapi itulah saya nak ada jawapan pun tak boleh juga sebab yang lain-lain di Facebook online. Okay, kalau kita lihat ni, risiko ni kita lihat hampir sama dan kita lihat macam semuanya risiko. Tapi dia akan ada memang macam tu. Sewaktu kalau mana-mana PTJ pun, dia cuba buat statement untuk risiko tu atau dia cuba kenal pasti risiko tu, dia akan bercampur aduk lah sama ada risiko ataupun hanya satu statement permasalahan atau masalah atau hanya satu statement punca. So, kalau ikutkan berdasarkan situasi ini, risiko yang sebenar bagi kedai mamak tu adalah risiko keracunan makanan tau. So, bila dia kena pasti apa risiko sebenarnya adalah risiko keracunan makanan. So, barulah dia akan buat action atau tindakan pembetulan atau mengambil inisiatif untuk memastikan risiko itu tidak berlaku. So, di dalam sini pun, situasi ini pun kita boleh kenal pastilah pelbagai jenis isu. Isu dia macam-macam lah. Isunya boleh jadi isu pelanggan sakit perut, isu makanan basi, isu kita makin lama sale makin kurang disebabkan kehilangan pelanggan. Mungkin sebab isu makanan tak sedap ke apa ke di kedai kita. Okey. So kita straightforward lah kepada apa itu pengurusan risiko. Okey. Apakah itu pengurusan risiko? Secara definisinya, pengurusan risiko ni adalah satu proses sistematik lah. Satu proses sistematik, proaktif dan berterusan untuk mengenal pasti, menilai dan mengatur kepentingan risiko. Okay. Dalam pengurusan risiko ni juga, kenapa perlu buat pengurusan risiko ni? Dia adalah bertujuan untuk mengurangkan yang pertama. Yang kedua, untuk memantau dan mengawal kemungkinan berlakunya peristiwa atau kesan yang tidak diingini atau untuk memaksimumkan peluang-peluang yang ada. Okey, ni secara definisi lah. Kalau tengok kat situ dia ada tiga warna yang saya highlightkan tu. Tiga perkara yang berbeza lah. Okey, dari segi yang pertama biru. Okey, yang biru tu apa itu pengurusan risiko lah. Maknanya proses sistematik, proaktif dan berterusan. Yang kedua, apa tujuan dia sebenarnya? Tujuan untuk mengurangkan, memantau dan mengawal sebarang event lah, event ataupun peristiwa ataupun kesan. Okey, boleh nampak ke kat sini? Ada slide delay, ada delay sikit. Saya tengok dekat Facebook ni. Okey. Okey, apa yang kita boleh tengok kat sini seekor tikus makan keju. Cuba untuk makan keju di perangkap tikus tu lah. Okey. Mana kita boleh lihat dekat sini, tikus ini membuat satu pengurusan risiko yang baik lah. Dia mengambil kira risiko tu dengan baik. Maknanya dia tahu risikonya apa. Dia secara tidak langsung kata orang membuat pelan mitigasi ataupun kawalan terhadap risiko tersebut. Okey, saya bagi contoh situasi ini apa risiko dia? Risiko dia adalah risiko kematian lah. Lebih kepada risiko kematian. Maknanya risiko matinya tikus tu lah. Okey, apa kawalan ataupun dia punya pelan mitigasinya adalah dengan memakai helmet di kepala. So maknanya bila dia ambil cheese tu, perangkap tu kalau kena pun kena dekat helmet dia lagi. So belum kena direct dekat kepala.
Ini hanya sebagai satu selingan sajalah kepada rakan-rakan takut-takut ni. Oh sorry. Okey. Saya tak pasti yang melihat di Facebook Live ni mungkin daripada pelbagai jenis bidang lah. Okey, mungkin ada bidang kewangan, mungkin ada jurutera, mungkin ada dari segi kesihatan dan pelbagai lagi lah. Okey. Okey. Various interpretation of risk. Okey. Di pelbagai area tu orang akan interpret risk tu dalam pelbagai bentuk. Secara secara generalnya lah. Okay, sebagai contoh, kalau engineer, kita boleh tengoklah sebagai engineer. Contoh pertama yang saya letakkan pada slide tu, kalau engineer mungkin dia kira hazard tu sebagai risk dia. Main risk lah. Risiko utama dia adalah hazard. Okay. Kalau dari segi senarionya, mungkin dari segi eventnya tu risiko dekat risiko event. Kalau manager ni uncertainty on objective lah. Mana manager kan kena jaga KPI. So ketidakcapaian KPI dia tu lah dari segi risikonya tu. Dari segi help, threat, okay, finance. Finance ni paling common lah. Finance ni paling common dan banyak orang pakai. Finance ni maknanya risiko dari segi return on investment tu. Okay, public sector, mungkinlah public sector ni kalau persendiriannya adalah discontinue of service. Sebagai contoh, kalau macam kita ni, sebagai staff UTM ni, mungkin kita dah boleh juga ni fikirkan risiko untuk discontinue of service. Bukanlah sebagai kita staff yang akan diberhentikan. Maksud saya, sekiranya universiti tak mampu untuk menjana dan pengurangan geran tu makin tahun makin kurang, kemungkinan juga ni kita sebagai UTM dan staff UTM akan discontinue of service lah. Kemungkinan untuk ketidakmampuan kita untuk run the business itself. Okey, jenis-jenis risiko. Okey, dalam pengurusan risiko ni, dia ada pelbagai jenis risiko. Ini biasa yang diorang kelaskan lah. Yang pertama dari segi strategic risk, yang kedua dari segi operational risk, yang ketiga dari segi financial risk, yang keempat dari segi political risk. Okey, ni yang dalam kotak ni lah kalau kita perasan dalam kotak ni. Okey, biasanya kalau untuk risiko-risiko dalam UTM ni, okey, yang ni. Okey. Okey. Senang, untuk lebih memudahkan kefahaman kita, kita kelaskan kepada dua jenis je lah, senang. Yang pertama adalah risiko dalaman. Yang kedua adalah kita cuba ke arah sini tau sekarang. Dari segi pengurusan risiko di peringkat universiti, kita cuba menuju ke arah dua jenis risiko ni sahaja. Faktor dalaman dan faktor luaran. So, macam mana kita nak tahu faktor dalaman dan faktor luaran? Cik Syafiq, nanti saya boleh Cik Hamzah. Sorry, Cik Hamzah. Cik Hamzah. Okey, saya teruskan dulu lah, Saudara Syafiq. Kalau ada soalan tu macam mana? Boleh jawab terus ke apa ke? Atau nanti di hujung-hujungnya? Ikut Cik Hafiz macam mana. Saya on je mana-mana pun boleh. Okeylah, saya terangkan dululah. Terangkan dulu je. Banyak soalan daripada Saudara Syafiq ni. Boleh. Okey. Kejap lagi je soal jawab. Terima kasih. Okey. Okey, kenapa kita pecahkan kepada dua? Faktor dalaman dan faktor luaran tu.
Okey, sebab apa kita nak pecah macam ni adalah lebih mudah untuk kita membuat kawalan dan pemantauan serta tindakan pembetulan. Sebagai contoh, faktor dalaman ni kita lebih berkisar kepada SOP atau undang-undang di UTM lah. UTM rule tu maksud saya undang-undang UTM atau SOP. Maknanya sebab apa kita pecah dua? Kita bukan kemungkinan, kita ke arah untuk pecah dua ni sebab apa? Di UTM sekarang, di setiap PTJ tu, yang paling awal ada beberapa PTJ dah ada ISO di peringkat PTJ. Dan mereka dah adapt ISO 9001-2015. Okey, bagi yang PTJ yang tak ada ISO tu, mereka juga dah implementkan SPK PTJ. Okey, untuk mungkin saya bagi tahu sikitlah apa beza SPK dan ISO ni. SPK ni sistem pengurusan kualiti di UTM yang dijaga oleh UTM QRIM lah. Okey, dia lebih kurang dia hampir sama dengan ISO. Cuma dia tidak di audit oleh ISO lah. Okey, sistem kerjanya sama je macam ISO. Boleh kata kita macam adaptasi ISO tu melalui SPK. So, sepatutnya bila SPK dan ISO ni diadaptasi oleh PTJ, mereka perlu menjalankan pengurusan risiko di peringkat PTJ. So, itu sebab faktor dalaman ni kalau ikutkan sepatutnya dikawal oleh SPK dan ISO di peringkat PTJ. Maknanya PTJ itu sendiri dah cukup untuk mengawal faktor-faktor yang faktor-faktor dalaman yang berlaku di bawah risiko. Okey. Yang kedua adalah faktor luaran. Faktor luaran ni adalah faktor yang di luar UTM lah. Maknanya dia punya punca-punca tu di luar kawalan UTM. Di luar kawalan SOP kita atau di luar kawalan kita punya perundangan. Sebagai contoh, economic krisis ekonomi ataupun pandemik lah yang berlaku. Ni sebagai contoh lah, Sebenarnya banyak lagi tapi kita untuk memudahkan tu ni hanya sebagai contoh lah Okey, faktor luaran sebagai contoh adalah krisis ekonomi dan pandemik. Yang ini maknanya kita secara dalaman, secara UTM-nya tak boleh untuk mengawal ekonomi krisis dan pandemik ni. So di sini siapa yang perlu mengawalnya? Dia perlu dikawal oleh pengurusan risiko strategik lah di peringkat universiti. Sebagai contoh, untuk faktor luaran ni, siapa yang bertanggungjawab untuk membuat kawalan, pemantauan atau tindakan pembetulan tu adalah di peringkat pengurusan risiko universiti di UTM QRIM lah terutamanya. So ini lebih mudah. Maknanya kalau kita nak pecah-pecah ikut macam ni tadi, untuk strategic risk, operational risk, financial risk, political risk ni pun agak susah lah, tapi kalau kita pecah kepada dua ni, straightforward je kepada dua, faktor dalaman dan faktor luaran ni adalah lebih mudah. So, dia tak kompleks. Maknanya dari segi penerimaan di peringkat PTJ tu adalah lebih mudah. Okey. Seterusnya. Apa ni? Alamak. Okey. So, apa yang perlu dibuat ni? Okey, untuk memastikan, untuk melindungi, mengelak dan mengurangkan sebarang kerugian kepada organisasi tu, so organisasi tu perlu mengambil langkah strategik lah. Perlu mengambil langkah strategik untuk menguruskan risiko. Sebab apa? Sebab kan secara definisi tadi, kita dah tahu kan, risiko ni akan menyebabkan akan boleh menghalang organisasi daripada mencapai dia punya objektif.
Kalau situasi sekarang tahun 2021, apa objektif universiti? Objektif universiti adalah melalui Envision 2021 tu. Okay, Envision 2021 and then objektif di peringkat PTJ pula sama juga dengan universiti. Sama je, Envision 2021 cuma dikasketkan kepada peringkat PTJ. Okey. So dalam memastikan Envision 2021 ni berjalan seperti biasa dan mencapai dia punya objektif, so perlu ada pengurusan risiko ni. Maknanya setiap PTJ dan universiti itu sendiri perlu untuk menguruskan risiko dalam memastikan dia punya Envision 2021 ni tercapai. Sebab kita ada desired outcome, kalau perasan kita ada, kalau salah tolong betulkan saya, kita ada 8 desired outcome tu. Itulah objektif utama kita lah. So pengurusan risiko ni membantu kita untuk memastikan benda tu tercapai, untuk mengelak daripada sebarang macam tadilah uncertain event tu, yang boleh menghalang universiti dan PTJ tu sendiri daripada mencapai objektif yang telah ditetapkan di bawah Envision 2021 ataupun pelan strategik universiti lah. Dia sebenarnya Envision 2025. Tapi untuk 2021 ni dia adalah dia punya KPI dia ada KAI dia. Okey, ini adalah jenis-jenis tindak balas risiko. Tindak balas ni kita boleh sama ada kita avoid lah, atau kita mitigate, kita transfer atau kita accept. Okey, kita boleh tengok tu avoid tu, apa maksud avoid tu? Kita mengelak lah. Kita dah tahu ni, kita ambil contoh dekat curam dekat curam ni, bila kita, ada curam. Kita tahu dah curam ke juram Juram. Okay, kalau kita berjalan lagi, kita akan jatuh lah. Mana risiko kita akan matilah ataupun kehilangan nyawa. So kalau dari segi avoid ni, senangnya kita avoid itu kita mengelak lah. Dalam bahasa Melayunya mengelak. So kita tak lalulah jalan situ. Kita patah balik. Ataupun kita lalu jalan lain. Mungkin ke kiri atau ke kanan lah kalau ada jalan. Okey, dari segi yang kedua, tindak balas risiko, mungkin kita boleh mitigate the risk. Kita boleh merawat risiko tu. Gaung. Okey, Cik Atta, gaung. Sorry. Gaung. Okey. Cerun. Boleh lah. Okey. Cara kita mitigate the risk tu, kita tahu. Kita tetap perlu, mungkin sebab apa? Sebab apa kita nak kena turun ke bawah juga? Mungkin sebab objektif kita tu berada di bawah. Maknanya nak tak nak, kalau nak mencapai objektif kita tu, kita perlu turun juga. So macam mana kita mitigate the risk tu adalah dengan cara, contoh tu, kita letak, dia panggil apa tu macam orang bomber menyelamatkan pesakit tu, atau macam papan anjal saya rasa. Saya pun tak pasti dia so disebabkan apa? Sebab kita nak juga turun tu. So kita mitigate lah the risk dengan apa cara sekalipun. Mungkin dekat sini kita meletakkan contoh, mungkinlah terjun, nak selamat pakai apa? Mungkin terjun pakai payung terjun, ataupun pakai tali, ataupun kita letaklah tilam angin macam banyak ke kat bawah tu. Trampolin. Sorry Puan Yana. Terima kasih. Boleh. Trampolin pun boleh. Okey. Cara yang ketiga adalah dengan cara kita transfer. Transfer risiko tu. Sebagai contoh. Kalau kat UTM ni, situasi kat UTM ni, kita tak nak, sebagai contoh, universiti tak nak mengambil risiko dalam menjalankan diploma. Menjalankan program akademik diploma. So, macam mana universiti jalankan pengurusan risiko tu adalah kita transfer program diploma tu kepada UTM Space untuk mereka jalankan.
Itulah antara cara kita transfer tau. Okey. Atau cara yang terakhir adalah kita accept sahaja, kita terima sajalah tanpa sebarang uh, kawalan atau plan mitigasi pun kita buat, kita terima saja risiko tu. Kita boleh tengoklah gambar tu, bila kita terima kita terjun saja. Tak perlu nak fikir-fikir benda lain. Okey, cuma sebelum saya bergerak dalam transfer risk ni, kita kena ingat bila kita transfer risk tak bermakna kita tidak mempunyai risiko dah sebenarnya. Sebab pada hari Khamis lepas saya ada TikTok bersama risk manager practitioner lah di all over Asian tu. Dia punya speaker tu Ramesh Pillai lah, expertise Indonesia yang membuat pengurusan risiko tu. Dia kata walaupun transfer, risiko tu masih lagi ada. Sebagai contoh tadi dengan universiti minta UTM Space untuk jalankan diploma. Dia dah transfer lah sebenarnya risiko diploma tu. Tetapi sebenarnya risiko terhadap UTM tu sendiri masih lagi ada. Sebagai contoh, sekiranya apa-apa berlaku pada program diploma tu, sebagai contoh mungkin tak dapat akreditasi. Program ditawarkan tapi tak ada akreditasi. So dia akan menjadi bukan kata buah mulut lah. Mana orang akan report. Sebagai contoh kan ada keluar berita baru-baru ni di universiti, saya tak pasti universiti apa, universiti swasta tu lah. Program yang ditawarkan tidak ada akreditasi. So dari segi nama UTM, reputasi UTM pun akan terjejas. Itu saya kata tadi, jangan ingat sekiranya kita dah transfer risiko tu, sebagai contoh saya ambil contoh mungkin pejabat bendahari lah. Memang sistem pengurusan kewangan ataupun UTM Fin tu dibuat oleh UTM Digital. Maknanya UTM, Jabatan Bendahari telah transfer risiko, maknanya risiko tidak boleh pakai sistem tu ataupun risiko tak perfect sistem tu kepada UTM Digital. Memang secara dasarnya risiko tu telah ditransfer kepada UTM Digital. Tapi ada juga risiko terhadap Jabatan Bendahari itu sendiri. Sebagai contoh sekiranya sistem tu dah siap, kita tak cater tau. Kita tak cater maknanya biar je lah UTM Digital je lah yang buat. Pandai-pandai lah dia orang. Kita tak perlulah nak tengok-tengok ke atau nak semak-semak ke atau nak masukkan feature-feature baru ke. Okey, pada awalan development of system tu memang risiko tu mungkin tak ada. Tapi kena ingat definasi risiko tadi apa? Unexpected event yang in future, di masa hadapan. Bukannya yang berlaku sekarang. Waktu sekarang tu memang tak ada, tapi di masa hadapan tu mungkin berlaku. Kalau Jabatan Bendahari tak lihat betul-betul dari segi development, dari segi apa feature-feature di dalam tu, akan jadi masalah kepada Jabatan Bendahari di masa hadapan. Risiko dari segi orang komplain. Risiko orang komplain, risiko dari segi apa, sistem crash. Makna dari satu risiko dari segi jangka hayat sistem tu sendiri akan pendek lah. Sepatutnya kalau dah dilihat, maknanya pengurusan risiko dibuat waktu pembangunan sistem tu, maknanya Jabatan Bendahari cater 10 tahun punya mungkin teknologi punya ni dimasukkan dalam sistem UTM Fin tu. So 10 tahun tu sepatutnya reliable lah sistem tu. Dia boleh guna pakai selama 10 tahun. Tanpa perlu ada sebarang pindaan, tanpa perlu ada sebarang major pindaan lah. Pindaan kecil tu memang biasa akan ada. Major version macam version 1, version 2 tu perlu ada. Tapi major re-engineering tu tak perlu berlaku. Okey. Yang ni saya dah terangkanlah tadilah. Sedikit saja berkaitan dengan objektif untuk melaksanakan pengurusan risiko ni. Okey, objektifnya senang aja. Meningkatkan peluang untuk
mencapai objektif organisasi, mengurangkan kemungkinan kegagalan atau kerugian, mengukuhkan asas membuat perancangan dan keputusan. Risk-based thinking. Ni penting. Risk-based thinking ni penting. Tapi tak apa, saya akan membuat penerangan di hujung-hujung ni nanti. Risk-based thinking ni penting. Okey, mengukuhkan daya tahan organisasi. Mengukuhkan daya tahan organisasi ni dari segi sustainability of the organisation tu lah. Maknanya perlu ada mitigation. Dan penambahbaikan secara berterusan. Okey, ni kita dah start kepada takbir urus. Macam mana takbir urus di UTM tu berlaku takbir urus di UTM ni secara dasarnya dijalankan oleh Pusat Kualiti dan Pengurusan Risiko lah, iaitu UTM QRIM lah. Okey, ni sikit sejarah lah. Biasalah. Ni saya tak nak terangkan dengan lebih panjang. Okey, ni tugas-tugas di UTM QRIM tu lah untuk make sure lah memastikan pelaksanaan, untuk memantau, untuk memberi nasihat kepakaran dan kesedaran berkaitan dengan pengurusan risiko. Ini briefly lah. Okey, ini penting. Ini adalah struktur pengurusan risiko di universiti, di UTM. Okey. Lambat-lambat lah. Okey, baru keluar dekat Facebook. Okey. Ini struktur. Struktur ni penting. Sebab apa penting saya kata? Kalau tengok ni, kita nampak lah dari segi strukturnya daripada atas sekali. Cara baca struktur untuk risiko ni, kena baca daripada bawah. Maknanya di peringkat aktiviti dan operasi harian. Okey, inilah peringkat PTJ ni sebenarnya. Lepas tu, peringkat kedua adalah di peringkat jawatankuasa induk pengurusan risiko. Okey. Itu peringkat kedua. Dan peringkat ketiga adalah jawatankuasa pengurusan risiko universiti ataupun JPRU dan lembaga pengarah. Okey. Tetapi kalau kita perasan dekat belah tepi, belah kanan ni, belah kanan skrin tu, saya ada tulis itu pertahanan risiko aras pertama, pertahanan risiko aras kedua, pertahanan risiko aras tiga. Okey. Memang nampak dalam universiti, sistem universiti ni, memang kita nampak yang paling utama adalah lembaga pengarah lah. Lembaga pengarah sebagai contoh, JPU. Okey, tapi dalam sistem pengurusan risiko, first line of defense adalah di peringkat PTJ tu sendiri. So dalam kata lain, memang kita lihat dalam struktur ni, lembaga pengarah duduk atas. Dan JPRU duduk atas. Tapi dia bukan first line of defense. Maknanya pertahanan risiko yang pertama. Pertahanan risiko yang pertama berlaku di peringkat PTJ. Maknanya PTJ, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di dalam PTJ masing-masing tu adalah orang yang paling penting dalam memastikan pengurusan risiko tu berlaku di semua peringkat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan di peringkat PTJ ni tak menjalankan risiko tu secara baik, tak menjalankan pengurusan risiko tu secara baik, so kita kehilangan pertahanan risiko yang pertama, first line of defense. Mana kalau pergi perang ni, kita ada 3 barisan ni, barisan pertama frontliner ni dah habis dah. Macam Puan Yana cakap lah, frontliner peringkat PTJ, betul. Penting. Okey. Macam mana frontliner ni jadi penting tau. Dia senang je. Kita patah balik kepada objektif tadi kan. Apa bendanya? Maknanya risk-based thinking atau risk-based decision making. Itu yang paling mudah lah untuk yang dijalankan. Sebagai contoh, sebarang keputusan yang penting lah. Sebarang keputusan penting, sebarang projek-projek utama, perlu ada risk-based punya thinking ataupun risk-based punya decision making dalam membuat keputusan. Maknanya sebelum buat keputusan tu, kita perlu lihatlah risiko-risiko lain. Mungkin di peringkat awal ni, mungkin
in written lah, maknanya dalam secara bertulis. Tetapi perlu menerapkan dalam minda masing-masing untuk apa-apa saja keputusan yang nak dibuat tu perlu ada risk-based thinking ataupun risk-based decision making. Perlu berlaku. Kalau tidak, kita mengharapkan pertahanan kedua pula dah. Bila pertahanan kedua ni kadang-kadang in detail dia orang tak tahu. Sebagai contoh, kalau satu projek tu ingin dijalankan, kan? Sesuatu projek tu ingin dijalan secara detailnya di peringkat jatuhkuasa induk pengurusan risiko ni, dia orang tak berapa tahu secara detail. Mungkin dia orang tahu apa itu pengurusan risiko, macam mana nak cater, macam mana nak buat kawalan, tapi dia tak tahu secara detail apa itu apa dalam projek tu. Detail dalam projek tu. Dia orang tak tahu. Itu sebab di peringkat PTJ, frontliner di peringkat PTJ ni perlu ada. Kalau tak ada tool, tu sebab saya cakap tadi. Tool tu memang perlu. Tapi yang lebih utama dan yang lebih penting adalah kita punya risk-based thinking dan risk-based decision making. Maknanya berfikir berasaskan risiko dan membuat keputusan berdasarkan risiko. Itu yang lebih penting. Memang tool tu perlu. Memang tool tu perlu. Tapi kalau tool ada, tapi risk-based thinking dan risk-based decision making tu tak berlaku, tak guna tool-tools kita tu. Okey. Okey, seterusnya peranan dan tanggungjawab. Okey, peranan dan tanggungjawab ni kita tekankan sikitlah. Untuk di peringkat lembaga pengarah, dia untuk memperakukan polisi dan kerangka pengurusan risiko, untuk mengawasi keseluruhan pengurusan risiko, berkomunikasi dengan pemegang taruh, menyemak profil risiko di peringkat strategik universiti. Okey, di peringkat JPRU. Okey, di peringkat JPRU apa pula dia punya peranan dan tanggungjawab? Maknanya di peringkat JPRU, mereka perlu menyemak laporan pengurusan risiko, mencadangkan strategi pengurusan risiko, melaporkan pengurusan risiko kepada lembaga pengarah, menyemak polisi dan pengurusan risiko, menyemak tindakan pembetulan dan menyemak profil dan daftar risiko. Ini di peringkat JPRU. Okey, di peringkat jawatankuasa induk pengurusan risiko. Jawatankuasa induk pengurusan risiko ni meluluskan pelan mitigasi risiko, membudayakan aktiviti pengurusan risiko, mengkaji risiko yang telah dikenal pasti, mencadangkan polisi pengurusan risiko, menyemak semula profil dan daftar risiko dan mengesahkan penilaian risiko. Okey, ini adalah peranan dan tanggungjawab lah di pengurusan risiko. Okey, di dekat QRIM ni lah kita melaksanakan dan menguatkuasakan polisi, kita menguruskan risiko tu, strategi, operasi dan risiko projek. Kita pantau dari segi mitigasi, plan mitigasi dan kita memberi nasihat kepakaran. Okey. Ni keahliannya tak ada apa sangatlah. JPRU, pengerusinya ada lembaga pengarah. Okey. JPU atau Jawatankuasa Induk Pengurusan Risiko, NC lah, Naib Chancellor. Okey. Ni tak ada apa sangat. Okey, ini yang baru betul kita nak jalankan pengurusan risiko ni. Apa kerangka dan proses pengurusan risiko? Okey, kita ada polisi. Dalam menjalankan risiko ni, kita perlu ada polisi. Ini adalah polisi yang telah kita guna pakai di dalam UTM. Okey. Ini kita boleh lihatlah ada di website QRIM. Okey, dalam kerangka pengurusan risiko. Okey, ini adalah kerangka. Kerangka ni, kalau kita tengok kerangka kerja ni, macam mana cara kerja bagi kerangka kerja. Okey, kerangka kerja ni dia senang je. Dia berdasarkan PDCA cycle tu saja. Plan, do, check dan action. Okey, apa yang pertama mesti kita plan lah. Maknanya kita perlu mereka bentuk rangka kerja. Do adalah melaksanakan pengurusan risiko. Check adalah pemantauan dan kajian semula rangka kerja dan action. Action adalah penambahbaikan yang berlaku. Okey, dari segi prosesnya,
tak berjalan saya punya mouse ni. Okey, dari segi prosesnya, okey senang je. Proses dia mesti ada konteks. Konteks ni biasanya berdasarkan uh, pelan strategi, maknanya strategi objektif, mungkin strategi di peringkat jabatan, objektif di peringkat jabatan, KPI di peringkat jabatan. Itu konteks dia. Okey, macam mana kita nak jalan tu? Kita bila dah ada konteks dia tu, kita perlu kenal pastilah risiko. Kenal pasti and then kita buat analisa. Next step adalah analisa. Okay, selepas kita buat analisa tu, kita buat penilaian. And then selepas buat penilaian, kita buatlah dia punya rawatan risiko. Okay, di kiri kanan tu adalah komunikasi dan pemantauan. Komunikasi dan, belah kanan pemantauan dan kajian semula. Di sebelah kiri tu kita perasan komunikasi dan perundingan. Okey, ramai yang terlepas bahagian komunikasi dan perundingan ni. Komunikasi dan perundingan ni nampak je macam kecil tau. Dia punya tu. Tapi tengok, dia cover the whole. Daripada mewujudkan konteks, kenal pasti risiko, analisis risiko, penilaian risiko dan rawatan risiko tu, dia cover the whole konteks untuk komunikasi dan perundingan. Sebab apa ramai yang terlepas pandang Sebab bila dia buat, sebagai contoh, di PTJ tu dia nak buat pengurusan risiko, dia hanya fikir pengurusan risiko tu hanya berdasarkan dia punya dalaman PTJ tu saja tau. So, kenapa perlu ada komunikasi dan perundingan? Sebagai contoh, kalau Jabatan Bendahari nak buat, sebagai contoh Jabatan Bendahari nak buat, macam mana dia nak buat tu? Tapi perlu ada komunikasi dan perundingan. Mana dia perlu ada cross function lah juga. Mungkin di peringkat kita tak nampak apa risiko berkaitan dengan kewangan tu. Tapi di peringkat PTJ tu, mereka ada info-info yang berkaitan dengan risiko-risiko yang berkait dengan kewangan ataupun yang berkaitan dengan Jabatan Bendahari itu sendiri. So, kita bukanlah hanya ambil konteks di peringkat kita saja, di peringkat PTJ. PTJ sendiri, peringkat kita tu sendiri. Sebagai contoh bendahari dah. Saya ambil contoh bendahari dah senang Sebagai contoh bendahari bukan hanya ambil konteks tu di peringkat bendahari saja. Dia perlu juga melihat konteks tu di peringkat PTJ yang lain. So, barulah komunikasi tu berlaku. Sebab dalam pengurusan risiko, kita pun ada yang namanya pemegang taruh ataupun stakeholder. Stakeholder ramai. PTJ lain pun stakeholder juga. Staff lain, staff di peringkat PTJ lain pun kita punya stakeholder, student, mungkin bankers, mungkin kementerian, banyaklah. So perlu ada komunikasi tu. Barulah kita tahu, okey sebenarnya kita tak cater dekat PTJ lain ni. Padahal itu di bawah risiko yang sepatutnya di-cater oleh Jabatan Bendahari. Okey Seterusnya, ni adalah risk assessment process lah. Okey, dalam kita nak buat assessment tu, assessment risiko tu, kita boleh tengok dalam, nombor, lambatlah dekat Facebook. Okey, dah nampak. Okey, ini adalah 12 step lah untuk risk assessment process lah. Kita nak buat penilaian risiko tu. Okey, macam mana kita nak buat penilaian risiko tu? Kalau kita ikut step-step ni, insya-Allah senang je. Okay, kita yang pertama tu, dia ada nombor tu Yang pertama adalah kita define proses, aktiviti atau objektif. Define proses, aktiviti atau objektif ni macam saya cakap tadi lah. Di setiap PTJ tu perlu ada KAI kan. Perlu ada KAI, perlu ada objektif-objektif. Kalau di bawah ISO dia ada quality, objektif quality. Kalau di bawah Ambition 2025 dia ada cascading punya KAI. Okay, so next adalah perlu determine parameter. Okay, determine parameter ni apa yang perlu set upkan kita punya parameter tu. Sebagai contoh, parameter apa? Parameter dari segi impact ataupun consequences lah nama dia.
consequences atau impact dan likelihood. Ataupun dalam bahasa Melayunya, kita perlu ada parameter dari segi impak dan kebarangkalian. Kita perlu kenal pasti dulu. Apa kita punya parameter bagi impak dan kebarangkalian tu. Okey, seterusnya kita kenal pastilah risk dia. Kita kenal pasti risiko-risiko yang wujud dekat dalam tu, dalam PTJ kita tu. Seterusnya kita kenal pasti punca cost. Kan? So kita kenal pasti punca. Semua step ni perlu ada untuk pergi ke next step. Untuk memudahkan kita dalam the next step tu nanti. So, kena pasti punca. Punca-punca kenapa risiko tu berlaku. Sebagai contoh, risiko ketirisan kewangan. So, ini untuk berhari mungkin lah. Risiko ketirisan kewangan ataupun risiko kecurian atau kehilangan aset. Kesan dia mungkin tak ada CCTV contoh. Mungkin dari segi rekod harta ataupun dari segi sistem punya rekod tak sama ke. Mungkin. Itu costes. Costes tu kena fikirlah sewaktu kita membuat assessment proses ni. Okey, lepas tu kena determine costes dia. Sama ada costes ni kesan dia lah. Sama ada kesan dia memberikan kesan impact ke, kesan yang besar, catastrophic, major, moderate, minor, insignificant. Mungkin kesannya kecil je. Kesannya sederhana, kesan minor atau catastrophic yang sangat teruk. Okey, seterusnya yang keenam adalah mengenal pasti kebarangkalian likelihood. Likelihood ni kita perlu kenal pasti. Mana kebarangkalian untuk risiko tu berlaku dalam tempoh 1 tahun. Sebagai contoh, sebagai contoh, kebarangkalian untuk berlaku. Kita ambil contoh tadi kes kecurian lah kan. Kes kecurian ni kebarangkalian dia untuk berlaku mungkinlah kecil. Mana dalam tempoh 1 tahun tu mungkin berlaku sekali je. So kita perlu set. Kita punya kebarangkalian tu 1/12 lah. Sebagai contoh lah. Maknanya dalam 12 bulan tu hanya 1 bulan je berlaku. Kalau 1 bulan berlaku adalah dari segi kita likelihood untuk berlakunya risiko tu adalah sangat rare lah. Ataupun ada sedikit lah. Okey, lepas tu risk rating. Risk rating ni senang je. Bila kita dah kenal pasti dia punya impact, kenal pasti dia punya kebarangkalian tu, kita akan dapat dia punya numbering nanti. Mana kalau catastrophic biasanya 5. Mana impact dia kalau catastrophic 5. And then kebarangkalian likelihood dia tu berlaku mungkin hanya 2. Mana dia tak berlaku, dia kemungkinan untuk berlaku tu memanglah kalau berlaku risiko tu tinggi. Kesan dia tinggi, impak dia tinggi, tapi kemungkinan untuk berlaku dalam 1 tahun tu mungkinlah rendah. Mana mungkin dalam sebulan atau 2 bulan je berlaku. Balance 10 bulan tu tak berlaku pun. So 2. 5 kali 2 dapat 10. So itulah risk rating dia. Okay, identify control. Identify control ni senang je. Sebenarnya setiap PTJ ni dah ada dah. Cara-cara dia orang untuk cara-cara untuk kontrol dia orang ni. Sebagai contoh kita pakai contoh samalah kehilangan duit tu. Kehilangan duit ni kalau ikutkan kontrol dia sama je. Dalam membuat kutipan wang ataupun membuat penerimaan wang, dia perlu dapatkan sign daripada pegawai untuk mengesahkan penerimaan wang tu. Itu antara kontrol-kontrol. Itu maknanya kita listkan je lah. Dia punya kawalan-kawalan yang telah kita jalankan tu. And then selepas kita kena pasti kawalan yang kita buat tu, kawalan ni ada 2, sorry saya lupa nak cakap. Kawalan ni ada 2. Yang sedia ada ataupun yang baru. Yang sedia ada tu kita senaraikan aja apa yang dah ada di dalam PTJ kita untuk spesifik risk tu lah. Yang kedua kita nak tambah
kawalan apa lagi untuk memastikan risiko itu tidak berlaku. So, selepas kita kenal pasti dua jenis kawalan ni, so kita perlu mengenal pasti keberkesanan terhadap kawalan tersebut. Sebagai contoh, adakah kawalan kita tu lemah, baik atau memang cemerlang, ataupun mungkin ada kelemahan sikit kita punya kawalan tu. Okay, so next dia adalah kita revise rating, determine current residual risk and then risk profiling lah, tak ada apa. Okay, ni proses-prosesnya macam tadi, penetapan konteks yang tadi. So kenal pasti risiko, kita kena buatlah daftar risiko tu. Okay, macam saya cerita tadi, nombor 3 ni, ala analisa dan penilaian risiko yang kita kenal pasti parameter impak, parameter kebarangkalian. Okay, so seterusnya adalah merawat risiko dan memantau dan kaji semula risiko. Yang dekat situ biasanya kita buat pelan mitigasi risiko. Pelan mitigasi risiko ni adalah pelan tindakan yang kita buat untuk memastikan risiko tu tidak berlaku di masa hadapan. So inilah perkara lebih kurang. Okey. Ni yang saya cerita tadi tu. Kalau kita perasan yang slide saya tadi tu, risk rating tu. Kalau kita perasan yang atas tu parameter impak dia tu. Yang sebelah kiri. Sebelah kiri Okey, yang di sebelah kiri tu adalah parameter kebarangkalian. Okey, dekat sinilah kita tengok tadi. Sebagai contoh, kita ambil contoh yang duit hilang tu Hilangan risiko duit hilang tu kita lihat dari segi impak dia mungkin 5. So, katastrofik lah 5. Tetapi, kebarangkalian untuk berlaku adalah kemungkinan kecil ataupun mungkin berlaku. So, kita ambil lah kemungkinan kecil. So, dia 2. So, bila kita tengok intersection dia antara katastrofik dengan kemungkinan kecil ni adalah 2, 5. Kalau kita darabkan tu dapat 10 lah rating dia tu. Maknanya dari segi likelihood 2, dari segi impaknya 5. So cara nak baca table ni adalah kita kena baca bermula likelihood, selepas tu barulah kita baca impak dia. Sebagai contoh, risiko tadi kan, risiko kehilangan duit tu, kita kena baca. Okey, kebarangkalian berlaku adalah kemungkinan kecil. Kemungkinan kecil tu figurnya 2 lah. And then dari segi impaknya 5. So kita kena baca 2, 5. 2, 5, so ratingnya adalah 10. Sebab 2 kali 5 dapat 10 Okey, ini contoh. Ini contoh di UTM lah. Ini contoh-contoh di UTM. Ini adalah strategic risk yang kita kenal pasti. Ada 12 kesemuanya. 12 strategic risk. Dan inilah penilaian-penilaian risiko mereka. Okay, ada merah, ada biru. Okay, merah tu maknanya dia high lah, dia tinggi. Kalau biru, dia duduk di bawah significant. Kalau hijau adalah moderate. Yang keempat, kuning tu adalah low. Kebanyakan risiko di peringkat strategik ni adalah low. Tetapi ada juga risiko-risiko yang memang tinggi. Macam tadi saya rasa ada orang tanya kan, risiko berkaitan dengan research university ni. Research university ataupun financial sustainability. Okey, di peringkat universiti untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, risiko paling tinggi di peringkat universiti ni adalah risiko berkaitan dengan unsustainable financial standing. Atau kata nama lainnya, financial sustainability yang kita universiti ni tengah sibuk-sibuk buat. Yang universiti ni bukan mengarahkan lah. Yang universiti ni tengah pastikan semua orang buat kelestarian kewangan. Sebab apa? Dia lebih tinggi daripada risiko kehilangan status universiti sebagai research universiti. Sebab apa Macam saya cakap awal-awal tadi. Okay. Walau macam mana risikonya pun,
kalau kita ni tak ada duit tuan-tuan dan puan-puan kalau kita tak ada duit untuk menguruskan universiti. Kalau kita tak ada duit yang kukuh untuk menguruskan universiti, yang lain-lain tu tak guna. Maknanya risiko-risiko lain tu memang jangan cakap lah. Bila kita tak ada duit, kita tak boleh nak run di universiti. Ataupun kita tak boleh nak menjalankan universiti. Maknanya universiti sis lah, gulung tikar. Dalam erti kata lain, universiti ni akan gulung tikar. Dalam erti kata lain, UTM ni akan gulung tikar. Ni bukan doa saya tak mendoakan UTM gulung tikar. Saya mendoakan UTM ni sentiasa adalah sampai saya pencen lah. Tapi itulah sebab kenapa universiti selalu bercakap pasal macam Datuk NC bercakap pasal financial sustainability. Macam contoh Prof SMO, strategi management office pun sentiasa bercakap berkaitan dengan financial sustainability. Kenapa TNCP? Kenapa Prof TNCP sibuk bercakap pasal kelestarian kewangan, tim-tim TNCP dan tim-tim fakulti sekali lah. Fakulti pun menjana banyak juga. Terima kasih kepada fakulti lah. Saya mewakilkan universiti lah. Maknanya kenapa diorang ni sibuk sangat memikirkan kelestarian kewangan. Sebab kena ingat tuan-tuan kalau duit tak ada, semua benda tu tak boleh jadi. Sebagai contoh, kalau kita tak cukup duit, yang pertama confirm gaji tak boleh bayar. Yang kedua adalah yang kita ambil yang mudah-mudah, apa yang tak boleh bayar bil elektrik dan bil air. Tuan-tuan kena tahu bil elektrik dan bil air ni, air saja kalau tak salah saya berapa belas juta setahun. Elektrik saya tak ingat lah 20 juta lebih ke 30 juta. Cik Sophie boleh tolong saya ke? Api air saja lebih kurang 30 juta lebih kot kalau tak salah saya. Tuan-tuan perlu tahu gaji. Saya ceritalah gaji. Gaji ni yang kita dapat daripada kementerian adalah tak cukup biasanya. So daripada inisiatif ataupun daripada usaha semua PTJ di peringkat UTM ni untuk top up gaji yang tak cukup tu. Sebagai contoh gaji saya. Gaji saya ni memang tak cukup 10% lah kalau dapat daripada peruntukan kementerian. So daripada mana universiti nak support 10% tu? Daripada yang kita jana lah ni tuan-tuan dan puan-puan dah termasuk dalam kelestarian kewangan lepas sikit. Dan sebab ni saya nak tunjukkan kenapa di peringkat penilaian risiko ni, kenapa kewangan tu lagi penting daripada RU punya status ataupun akreditasi punya program ataupun business disruption ke global reputation. Kenapa dia lagi penting? Sebab ni lah puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau duit tak ada, jangan cakap lah you all punya gaji tu 10% tu boleh kata sebulan atau 2 bulan lah tak cukup. Lepas tu kita duduk buat kerja dalam gelap lah. Internet tak ada. Macam-macam lah perbelanjaan di universiti ni Saya tak nak menerangkan lebih panjang sebab bukan bidang saya tu. Bidang Jabatan Bendahari. Okey, risiko projek pun perlu ada risiko projek. Risiko projek ni kita buatlah dulu. Sewaktu 2013 hingga 2016, kita buat risiko projek. Risiko projek ni berbeza sikit lah. Dia lebih complicated dan lebih kepada technicality tu lebih. Maknanya orang-orang yang berkaitan dengan jabatan harta bina, engineer, surveyor, dia tahu. Sebab dia lebih kepada technical punya ni lah. Lawyer tahu, lawyer memang confirm lah, wajib tahu. Dia agak technical dan yang ni kita tak perlu bincangkan. Sekiranya di peringkat PTJ ada nak buat projek-projek besar ni, boleh refer kepada kami lah di UTM QRIM. Di peringkat PTJ lebih memfokuskan kepada faktor-faktor dalaman ataupun kalau kata lebih kurang operational punya risk lah ataupun strategi hanya di peringkat PTJ itu saja. Okey, ni tak ada apa.
Ni antara risiko-risiko saya hanya mentionkan aja risiko-risiko di bawah projek risk yang kita telah kenal pasti sewaktu projek SAC itulah, Student Accommodation Center tu ataupun residency UTM tu. Antaranya adalah delay in project, poor project management, escalation of price of building material, subject to GST, litigation risk, project cost management, structural failure, low workmanship quality, delay in obtaining approval from relevant statutory or regulatory. Ni contoh-contoh lah, tuan-tuan boleh tengok Saya pun tak nak panjang-panjang sangat untuk menerangkan ni. Okey, ni dari risiko operasi ni tak ada apa ni. Okey, risiko operasi ni siapa yang pernah lah, mungkin yang pernah dulu-dululah buat benda ni. BTP ataupun Business Process Transformation. Yang ini sebelum SPK itu diperkenalkan. Ataupun bagi PTJ-PTJ yang tak ada ISO lah. Inilah dulu dia orang buat pakai BTP, Business Process BPT, Business Process Transformation. Dia ada risk management di situ. Tapi dengan adanya SPK sekarang, sistem pengurusan kualiti ni ianya lebih mudah dan lebih berfokus. So memang dah ada standard dia, kita just perlu follow standard apa semua. Terima kasih Encik Sophie. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan lah. Perlu menjana sebab apa? Dia perlu bayar banyak benda lah. Cik Sophie memaklumkan pada kita kos utility setahun. Lebih kurang 46 juta tuan. Nampak tak? Bukan unit UTM ni tak banyak duit. UTM ni banyak duit sebenarnya. Tapi banyak benda nak bayar. Okey, ini ada sebelum kita mengakhiri Cik Hamzah, saya nak habis dah ni slide saya. Okey, nota-nota penting lah untuk kepada semua yang akan membuat pengurusan risiko di PTJ masing-masing. Nota penting yang pertama, siapakah pihak yang paling penting dan paling utama dalam pengurusan risiko? Iaitu adalah PTJ. PTJ lah adalah antara pihak yang paling penting dan paling utama dalam sesuatu pengurusan risiko tu. Dalam sesuatu, ni konteks UTM tau. Dalam konteks UTM tu sendiri, yang paling penting adalah PTJ tu sendiri. Sebab dia adalah first line of defense. Sebagai macam saya cakap tadi, saya ada TikTok dengan among managers, risk managers lah dalam action ni. Memang Ramesh Pillai itu menyatakan bahawa yang paling penting adalah orang di peringkat PTJ tu lah. Kalau dia orang tak ada PTJ di unit tu, dia kalau ikutkan dia orang unit sebab dia orang private kan. Kalau kita bila nak ditransferkan kepada universiti ni, dia peringkat PTJ tu paling penting. Okey. Yang kedua adalah kepentingan pegawai risiko di PTJ. Siapa paling penting ni? Apa kepentingan pegawai risiko di PTJ? Kepentingan dia adalah membantu dalam memastikan elemen risiko diambil kira dalam setiap keputusan. Dia kena bantu dalam tu. And then, pengurusan PTJ dan universiti perlu memastikan pegawai risiko tu wujud sewaktu membuat sebarang keputusan penting bagi perkara utama dan melibatkan impak atau kesan di masa depan. Sebab apa? Mereka ada sewaktu TikTok tu pada hari Jumaat lepas, dia kata dalam memastikan pengurusan risiko yang terbaik dalam organisasi tu atau dalam company tu, dia kata perlu ada risk manager atau risk officer di dalam mesyuarat eksekutif tu. Sebagai contoh ni saya bagi contoh. Macam kalau saya adaptasi kepada UTM, dalam mesyuarat semakan pengurusan ataupun mesyuarat semakan pengurusan di peringkat PTJ ataupun mesyuarat eksekutif di peringkat PTJ, perlu pegawai risiko tu perlu ada di dalam mesyuarat tersebut untuk memastikan elemen risiko tu diambil kira. Dan kalau di peringkat tinggi sikit, di peringkat JPU,
di peringkat JPU, Jawatankuasa Pengurusan Universiti, kalau ikutkan standard practice lah, ni standard practice di luar negara lah. Bukan di luar negara, standard practice di luar, termasuk di Asia. Risk manager ataupun pengarah risiko tu perlu ada di dalam JPU ataupun dalam executive meeting lah. Executive peringkat universiti ni kan JPU lah, kalau kita consider sebagai JPU lah. Perlu ada dalam tu untuk memastikan elemen-elemen risiko tu dikenal pasti dan sentiasa risk based thinking berkaitan dengan risiko tu berlaku di dalam membuat keputusan. Okay, so itu okay, cara mudah untuk adaptasi atau guna pakai DPTJ ni adalah melalui SPK, melalui ISO dan melalui mesyuarat eksekutif PTJ. Maknanya macam saya cakap tadi lah, kenal pasti risiko atau kemungkinan yang akan menghalang ianya berlaku. So itu saja. Itu saja daripada saya. Encik Hamzah. Ya, kejap. Okey, syukur Alhamdulillah di atas perkongsian yang bermanfaat itu sebentar tadi. Semoga ilmu baru yang kita perolehi hari ini dapat diaplikasikan secara baik dalam menjalankan amanah dan tanggungjawab harian kita. Dengan itu berakhirlah sesi perkongsian kita pada hari ini. Saya selaku wakil dari pihak penganjur ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Encik Muhammad Hafizuddin Biripin dan juga saudara sekalian kerana sudi mengikuti siri kuliah kewangan pada kali ini sehingga tamat. Semoga ilmu yang diberikan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lebaran, salam PKP 3.0. Itu saja, sekian. Terima kasih. Terima kasih.